kita akan sambung dengan mendapat sedikit pendapat daripada mereka yang lebih pakar dalam bidang Nahwu Arab, pemikiran linguistik dan juga peradaban untuk kita mengetahui proses pembuktian tamadun yang melit ataupun menjurus kepada perkongsian sebentar tadi. Ayo kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Solihah Yaakob yang kini bersama dengan kami di talian. Assalamualaikum Profesor. Nampak tak wajah kami? Itu dia. Prof, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami. Semoga baik saja kesihatannya. Sebab kita nak membincangkan tentang satu perkara yang saya percaya ialah ketika zaman kita belajar dulu dengan sejarahnya, inilah sepatutnya daripada teori menjadi kepada suatu realitinya. Prof, daripada penemuan ini Prof, apa impak yang terlebih dahulu terhadap kajian tamadun manusia yang bermula di Malaysia ni Prof? Okey, berdasarkan pada penemuan di negeri di Gua Musang itu ya. Rangka itu dikatakan ialah berusia 14,000 tahun. Ya. 14,000 tahun ini ialah dia sebelum sebelum banjir besar Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita maklum bahawasanya sebelum penemuan di McLeod di negeri ini, kita jumpa lagi ada perjumpaan di Lenggong ya. Betul. Perak Man sekitar 10,000 tahun. Dan sebelum itu kita jumpa di Perak Penang Woman 5,000 tahun. Ini bermaksud alam Nusantara ataupun alam Melayu ini sudah diduduki oleh manusia. Sebab kita difahamkan DNA mereka itu adalah DNA Homo sapiens. Bila Homo sapiens maknanya adalah manusia. Insan. Maksudnya mereka ini anak Adam alaihissalam. Anak-anak Adam alaihissalam. Maksudnya di sini, di alam Melayu, di Malaysia, di Kelantan, kita jumpai 14,000 tahun itu merupakan penemuan yang sebelum banjir besar Nabi Nuh. Kita kena maklum ya, sebelum perjumpaan di negeri ini, kita sudah jumpa data yang dikemukakan oleh Life of Science. Jurnal Life of Science menyebut bahawasanya rangka DNA yang tertua yang dijumpai di alam bahagian Southeast Asia ini adalah di Laos. Itu sekitar 86,000 tahun dan juga ada yang 60,000 tahun. Berdasarkan kepada penemuan beberapa ahli akademik, sama ada dari sudut sejarah ataupun peradaban, mereka mengatakan bahawasanya alam ini, alam Melayu kita ni adalah bumi tua. Bumi tua yang sudah diduduki oleh manusia. Sudah diduduki oleh manusia berpuluh-puluh ribu tahun yang silap. Jadi penemuan di Laos 86,000, penemuan di negeri 14,000, penemuan di Lenggong 10,000 menunjukkan sudah ada pergerakan besar daripada alam Mesopotamia, iaitu daripada anak-anak Nabi Adam alaihissalam ke alam sebelah timur ini. Dan kita maklum anak-anak Nabi Adam alaihissalam itu dalam lingkungan 37 orang berdasarkan kepada catatan tafsir-tafsir ya, maklumat yang lebih kuat mengatakan 37 orang. Jadi berdasarkan kajian ini, di mana mereka itu tidak di kitab-kitab tafsir, nama-nama mereka ada. Berdasarkan pada kajian genealogi saya buat tu, 8 kali 5 kaki hanyalah Nabi-Nabi itu berasal daripada Nabi Syis alaihissalam. Tetapi yang selebihnya itu kita tidak diberitahu. Dan data-data ekologi dan geologi menunjukkan ada pergerakan daripada Mesopotamia itu ke bumi kita. Kita melihat jumpaan ini apabila ekskavasi dilakukan, bentuk rangka tersebut berbentuk fetus dan juga memegang mineral hematit. Tangan kanannya memegang lutut kanan. Jadi apakah yang kita perlu fahami dengan bentuk rangka yang dijumpai berdasarkan kajian-kajian tersebut? Adakah itu juga membuktikan ciri-ciri pembuktian tamadun tersebut ataupun bagaimana fahaman yang perlu kita lakukan terhadap perkara ini? Mungkin Prof nak kongsikan bersama dengan kami. Ya, berdasarkan kepada penemuan kedudukan rangka itu, saya melihat ianya ialah tadi Dr. Zul Iskandar menyebut ia menghala kepada Barat Daya kan? Betul. Barat Daya, kalau kita ingat daripada sekarang ialah daripada sini lebih kurang ke arah
ke arah Mesopotamia. Ke arah Mesopotamia. Dan kita perlu maklum di sini, sudah banyak berlaku perubahan muka bumi. Maksudnya kalau dia kata kalau kita kaji, dia tidak sampai 100% ke kawasan Mekah ataupun kawasan Palestin kan, sebab di situ ada buktinya Kaabah dan sebagainya. Kita kena ingat perubahan muka bumi sudah berlaku. Sudah ada pergerakan. Kalaulah dia punya lari itu tidak tepat 100%, kita boleh terima ianya menghadap kepada Kaabah ataupun Palestin itu. Sebab itu adalah pusat agama tauhid itu. Dan sekiranya kedudukan mereka itu dalam bentuk seperti bayi di dalam kandungan ibu, kita boleh katakan bahawasanya masyarakat di kawasan tersebut sudah tahu bagaimana manusia ini dicipta. Okey. Sudah tahu bagaimana manusia ini dicipta. Maknanya masyarakat di sekelilingnya yang meletakkan kedudukan mayat itu begitu. Bukannya mayat itu sendiri. Dan Prof melihat kepada ada pegang sesuatu kan? Ya, betul. Banyak laporan awal yang pada ketika ini telah pun dikeluarkan. Mungkin ini dijangka adalah rangka seorang wanita daripada cara kedudukan tersebut. Ada juga bahan yang dijumpai. Prof melihat kepada, sebab saya nak bercakap berkenaan dengan tamadun jantina mungkin dan peradaban ini. Prof, penemuan ini mungkin ialah sebelum ini perak man seperti yang Prof sendiri katakan, dan ini penemuan yang berbeza hampir 4,000 tahun sebelum era ataupun zaman perak man dijumpai itu. Di Malaysia, di tanah Melayu ini, maksudnya impaknya itu kepada setiap sejarah yang sebelum ini kita kaji akan menjadi sesuatu yang lebih besar selepas ini, akan mengubah kepada penemuan-penemuan yang sebelum ini, Prof? Ya. Sebenarnya dengan penemuan-penemuan yang terkini ini, dia akan mengubah kepada sistem pendidikan kita. Maksudnya maklumat-maklumat yang dikemukakan dalam buku-buku teks itu perlu diolah semula. Dengan penemuan bukti ini. Sebab sekarang kita maklum bahawasanya di negara kita, di dunia kawasan alam Melayu ini, sudah ada rupanya Homo sapiens ataupun insan ini sebelum banjir besar Nabi Nuh alaihissalam. Maklum banjir besar Nabi Nuh sekitar 5,000 BCE. Jadi kalau dia kata McClellan ini atau di negeri ini sekitar 14,000, maknanya 14,000 tahun, kalau kita ikut angka BCE dia akan tolak 2. Akan tolak 2,000. Maknanya dia dalam 12 BCE. 12,000 BCE. 12 BCE. Okey, baik. Maksudnya kena ada perubahan lah. Maksudnya kena ubah balik lah. Apa yang ada dalam, kena diolah balik. Kena dirangka balik. Buku-buku sejarah dan buku teks supaya generasi Malaysia ini mendapat maklumat yang betul. Yang tepat, betul. Dan yang terkini lah. Jadi penemuan dan laporan penuh ni sangat penting lah, Prof, ya? Betul. Prof, terima kasih banyak-banyak, Prof. Kita dapat banyak penjelasan daripada satunya perkongsian sebentar tadi dan juga apa yang dijelaskan oleh Prof sendiri. Profesor Dr. Solihah Yaakob, terima kasih bersama dengan kami dan kita sampaikan salam juga di Gombak ya. Di pejabat kiranya. Okey. Nanti kita jemput ya, Prof, ya, untuk penerangan yang lebih lanjut lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih atas jemputan.